Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Okay, untuk minggu ini, seperti mana yang kita tahu, sistem penggiliran telah bermula, iaitu di mana pelajar-pelajar untuk kumpulan B telah hadir ke sekolah untuk pembelajaran secara bersemuka. Manakala pelajar-pelajar bagi kumpulan A pula akan melaksanakan PDPR di rumah berdasarkan modul-modul yang akan saya sediakan. Jadi untuk pada minggu ini, kita akan lihat tema ke-8, iaitu ekonomi keusahawanan dan pengurusan kewangan. Kita akan belajar unit 22, iaitu ekonomi dinamik. Tajuk kita adalah rancang kewangan keluarga. Baik, apa objektif kita untuk pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita nak belajar untuk mengenal pasti tentang kata pemberi, kata penguat dan juga kata bantu. Okey, apa kriteria kerjaan kita? Okey, apabila yang pertama, anda dapat mengenal pasti 3 jenis simpanan, okey, berdasarkan rujukan buku teks kita, dan kita dapat menyenaraikan kebaikan-kebaikan untuk membuat simpanan. Okey, untuk tujuan PDP pada hari ini, anda boleh merujuk buku teks muka surat 172. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi kepada buku teks muka surat 172 ni, saya nak terangkan sedikit apa itu kata pemberi, apa itu kata bantu, dan apa itu juga kata penguat. Pertama, kata pemberi. Kata pemberi ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Terdapat dua kata pemberi, iaitu ialah dan adalah. Okey, kata pemberi ni ada dua sahaja, sama ada iaitu, ialah ataupun adalah. Kata pemberi ialah diletakkan di hadapan kata nama atau frasa nama. Maksudnya ialah ni biasanya akan kita letak di depan kata nama ataupun frasa nama. Manakala adalah diletakkan di hadapan frasa adjektif atau frasa sendi nama. Apa itu kata nama? Kita dah belajar kata nama ada dua, iaitu kata nama am dan juga kata nama khas. Jadi kita boleh pilih, boleh gunakan kedua-duanya lah. Frasa adjektif pula ialah frasa-frasa yang menggunakan kata sifat. Okey, kata adjektif seperti cantik, marah, tinggi, jauh, tinggi, rendah dan sebagainya. Contoh, perempuan yang berambut panjang itu ialah kakak saya. Perempuan yang berambut panjang itu ialah ini ialah kata pemberi. Selepas kata pemberi ialah kakak. Kakak ialah kata nama. Haiza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. Okey, Haiza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. Adalah ialah kata pemberi. Selepas adalah mestilah frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Okey. Antara adalah frasa sendi nama. Okey. Rojak ialah makanan kegemaran saya. Makanan ialah kata nama. Okey. Tarikh tutup peraduan itu adalah pada hari Isnin. Pada ialah frasa sendi nama. Okay. Yang seterusnya, kata penguat. Okey. Kata penguat, okey, sekejap ni ada sekejap ya. Okay. Kata penguat. Kata penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Maksudnya kata penguat ni boleh datang sebelum atau selepas. Ia boleh datang sebelum atau selepas. Okey. Contoh antara kata penguat: paling, agak, sungguh, amat, terlalu, nian, benar. Okey, ni paling ni salah ni. Typo, tak apa Okey, kata penguat seperti agak, paling dan terlalu diletakkan sebelum kata adjektif. Kata adjektif kata sifat, maka perkataan agak, paling dan terlalu ini biasanya diletakkan sebelum kata adjektif. Kata penguat seperti sekali, benar, betul dan nian diletakkan selepas kata adjektif. Contoh, sakit betul. Maksudnya terlalu sakit lah. Jadi diletakkan selepas kata adjektif. Kata adjektif itu kata sifat. Marah betul. Marah itu kata adjektif.
dan diletakkan perkataan kata penguat iaitu betul, menunjukkan bahawa betul marah sungguh dalam keadaan itu. Kata penguat seperti sangat, amat dan sungguh boleh diletakkan sama ada sebelum atau selepas kata penguat. Maksudnya kalau perkataan sangat, amat dan sungguh ni kita nak letakkan sebelum pun boleh, kita nak letakkan selepas pun boleh. Sebelum kata adjektif boleh, selepas kata adjektif pun boleh. Tidak ada masalah. Seterusnya, contoh. Murid yang paling pintar di sekolah saya ialah Latifah. Pintar ialah kata adjektif. Paling pintar maksudnya yang paling pandai. Dia ada sebelum. Pemandangan di tepi pantai itu sungguh indah. Okey, indah adalah kata adjektif, sungguh adalah kata penguat. Suhu di kawasan kutub amat sejuk. Kereta api itu sangat laju. Kereta itu laju sangat. Okey, sangat ini tadi kita dah bincang, dia boleh letakkan sebelum kata adjektif ataupun selepas kata adjektif. Seterusnya adalah kata bantu. Apa itu kata bantu? Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam yang berkaitan dengan perbuatan. Okey. Bila kita sebut pasal kata bantu, untuk mudah kita ingat, ia mestilah merujuk kepada waktu atau masa. Okey, waktu atau masa. Contoh kata bantu, akan, belum, masih, telah, sudah, harus, boleh, dapat, hendak, mesti. Tuan macam biasa kalau mak kita kata dah sampai ke belum? Okay, kita kata belum. Okey, dah siap? Saya tanya kelasan, dah siap kerja sekolah? Dah siap belum? Awak akan jawab belum. Okey, belum itu menunjukkan bahawa waktu, masanya kita belum siapkan lagi. Okey, contoh ayat. Kereta api dari utara telah sampai. Okey. Telah. Okey, kata bantu. Awak patut mengerjakan tugasan ini dengan segera. Okey, segera itu waktu, masa. Okey. Adik Rahimah belum tahu berjalan. Belum. Maksudnya tak tahu berjalan. Belum. Ayah dapat menyiapkan tugas ini dengan segera. Okey. Encik Burhan hendak pergi memancing esok. Okey, baik. Selepas kita tengok apa itu kata bantu, apa itu kata pemberi dan apa itu kata penguat, cuba kita buka buku teks kita, muka surat 172. Kita lihat pada kotak yang pertama. Okey. Tajuknya rancang kewangan keluarga. Encik Farid dan keluarga mula. Okey, mula tadi waktu. Bila waktu dia mesti apa? Okey, kalau waktu kita rujuk balik nota kita tadi yang telah saya berikan. Kalau waktu dia mestilah kata bantu. Okey. Jadi mula adalah kata bantu. Mereka sedang merancangnya bersama-sama. Okey. Sedang pun adalah kata bantu. Kita mesti menyediakan simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan sangat penting kerana keadaan ekonomi yang tidak menentu. Perkara yang memerlukan simpanan kecemasan ialah situasi kehilangan pekerjaan dan kos sara hidup yang makin tinggi. Kita juga mungkin memerlukannya untuk kejadian di luar jangkaan. Dengan simpanan ini, kita telah bersedia lebih awal. Okey, ialah kata apa? Okey, kita rujuk balik nota kita. Ialah kata pemberi. Okey, kata pemberi tadi ada dua, sama ada ialah atau adalah. Jadi ialah kata pemberi. Okey. Nombor 2. Kita perlu membuat simpanan perbelanjaan tetap tahunan. Perbelanjaan tetap tahunan ialah ni tadi. Ialah kata pemberi, perbelanjaan yang wajib ada pada setiap tahun. Perbelanjaan tersebut adalah kata pemberi seperti memperbarui cukai jalan kenderaan dan perbelanjaan musim perayaan. Kita boleh membuat persediaan lebih awal untuk berbelanja pada musim perayaan yang akan datang. Ni kata apa? Kata bantu. Okey, jadi saya minta menggunakan buku tata bahasa anda, cuba lihat dalam teks dalam kotak yang kedua, ketiga dan keempat. Cuba senaraikan perkataan kata bantu, kata penguat dan juga kata pemberi yang ada di dalam teks ini. Okey, cuba senaraikan melalui teks nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 ini. Berapa banyak kata bantu yang anda dapat? Okey, anda boleh buatlah satu kata bantu
apa dia? Mungkin anda dapat apa? Okey, ialah kata di nombor teks nombor 1. Okey, teks di teks yang kedua. Di teks yang ketiga, senaraikan kata pemberi, senaraikan kata bantu dan senaraikan juga kata penguat. Begitu juga yang keempat. Okey, begitu juga yang keempat, anda boleh lengkapkan tugasan ini dengan mengisi tempat kosong. Pada tempat kosong ini sama ada perkataan itu ialah kata bantu, kata pemberi atau penguat dengan lebih tepat dan jelas. Tak apa, catatkan saja di dalam buku tata bahasa anda. Nanti bila anda naik ke sekolah nanti, kita boleh berkongsi jawapan dengan lebih baik. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.